Hai, Assalamualaikum. Saya Farhana Zakaria daripada Grup Modul Staff IIUM. So, hari ini saya nak ceritakan tentang 7 cara efektif yang saya biasa gunakan apabila saya melakukan online shopping di website ataupun di shopping apps. So, disclaimer, I am not an expert. I'm not majoring in economics. Instead, I am majoring in psychology. So, ini sekadar sharing dan berdasarkan pengalaman serta pengetahuan saya sahaja. So, jom kita mulakan. Okey, cara yang pertama yang biasa saya gunakan adalah dengan memastikan saya dah register online banking. Kenapa online banking? Sebabnya online banking ni menawarkan manfaat yang pelbagai, terutama bila kita buat pembelian secara online. Contoh saya beri, awak nak beli tiket wayang secara online, malas nak walk in, nak beli online, ataupun awak aim untuk mendapatkan harga yang lebih murah daripada harga asal. Contoh, biasa wayang dalam 17 hingga 18 ringgit. Awak nak jimatkan kat situ, awak boleh buat pembayaran secara online. Contoh, GSC biasa gunakan Maybank. Jadi bila awak bayar secara Maybank tu, awak boleh membuat pembayaran hanya dengan jumlah RM10. So 7 hingga 8 ringgit tu dah jimat. 7 hingga 8 ringgit tu awak boleh gunakan untuk membeli popcorn. Dah tambah lah sikit duit kan. Okay, popcorn, awak boleh beli air. Awak nak beli apa pun, tapi jimat dah 7-8 ringgit tu sebab beli dengan secara online. Okay, itu yang pertama. Contoh yang pertama. Okay, contoh yang kedua, Lazada. Lazada adalah salah satu shopping apps yang popular di Malaysia sekarang ni. Okey. Lazada juga ada menawarkan voucher hasil kerjasama dengan bank. Contohnya Bank Holiong Bank, Bank Muamalat. Okey. Bila awak adalah salah satu pengguna online banking untuk bank-bank tersebut, awak boleh redeem voucher yang mereka tawarkan tu. Contohnya, Bank Muamalat RM15 off. Redeem bila awak buat pembayaran secara online menggunakan online banking bank tersebut, awak akan dapat manfaat RM15 off tu. Daripada contoh barang harga RM50, awak boleh bayar RM35 sahaja. Belum masuk free shipping. Free shipping kita cerita nanti. Cara yang kedua adalah dengan memastikan awak telah menginstall loyalty program ataupun cashback program dalam bentuk apps macam Shopback ataupun My Smart Shopper. Dua apps ni adalah apps yang familiar dengan saya. Kalau awak ada cadangan lain ataupun awak tahu apps lain yang memberi manfaat yang sama, mungkin awak boleh komen di bawah ataupun share pada rakan-rakan awak, so kita boleh mengawal keuntungan bersama. Apa yang bagus tentang dua apps ni adalah dia menawarkan cashback. Setelah awak membuat transaksi pembayaran, pembelian dan sebagainya, awak akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari dengan membeli melalui apps-apps ini. Kenapa nak beli melalui apps-apps ini? So the first step is that awak kena login macam biasa. Yang keduanya, bila awak dah login tu, masuk dulu dalam apps itu, klik pada apps shopping yang awak nak pergi tu, and then baru buat pembelian pada shopping apps tu. Kiranya awak dapat dua manfaat dalam satu masa. Shopback memberikan awak cashback daripada pembelian tu, dan cashback yang awak dapat daripada shopping apps itu. So awak dapat banyak sangat untung kat situ dalam keadaan awak tak sedar. Cumanya sama ada awak kena sabar ataupun awak dapat terus daripada shopping apps tu. So gunakanlah peluang ini untuk mendapatkan keuntungan. Cumanya awak boleh check kat situ promo code untuk shopping apps tu melalui dua-dua apps ni. Maksudnya bila awak buka apps tu, tengok dulu bahagian voucher ataupun promo code, masuk and then type nama shopping apps tu, and then you got the voucher lah. Bila dah dapat voucher tu, boleh awak apply pada shopping apps tu nanti ataupun shopping website tu nanti.
Cara yang ketiga adalah dengan memastikan anda sentiasa alert dan beri attention menggunakan cognitive system anda pada pukul 12 malam ataupun waktu-waktu peak hour yang lainnya. Antara waktu-waktu peak hour yang lainnya selain daripada pukul 12 tu adalah pukul 1. Maksud saya 1 tengah hari, 1 pagi pun kadang-kadang ada, pukul 7 malam, pukul 8 malam, bergantung kepada shopping apps tu sendiri. Kenapa waktu-waktu ini penting? Waktu-waktu penting ni adalah waktu-waktu kebiasaannya voucher akan dikeluarkan ataupun flash sale. Okey, ataupun kedua-duanya. Flash sale ni macam kita tahu dia adalah waktu-waktu di mana harga-harga barang akan jatuh merundum. Tak adalah merundum sebenarnya, kita panggil jatuh merundum lah. Okey. Waktu-waktu macam ni awak boleh purchase barang daripada yang harga mahal tu dengan harga murah. So biasanya dia akan bagi satu tempoh had masa daripada 12.30 malam tu sampailah pukul 1. Daripada pukul 1 tu sampailah pukul 2 saja. Kemudian dia tukar barang, rotate macam tu. Kalau voucher release pula, kenapa dia sangat penting untuk awak kejar voucher release adalah sebab waktu-waktu itulah awak mendapatkan voucher-voucher yang jarang-jarang keluar. Awak boleh gunakan untuk benda-benda yang macam, let's say Shopee kan. Shopee dia ada 3 jenis seller. Preferred seller, mall, and then another one yang biasa-biasa punya. So biasanya kalau awak nak mendapatkan manfaat, awak akan guna Shopee punya mall ataupun preferred seller tu tadi. Tapi awak susah nak mendapat untung kalau awak tak menggunakan kedua-dua ini, tapi instead awak beli daripada seller yang belum dapat preferred, belum masuk mall lagi. So macam mana awak nak dapatkan manfaat ni adalah dengan menggunakan voucher-voucher tu tadi. Voucher-voucher tu tadi awak kena alert juga dengan TNC dia. Kebiasaannya dia akan bagi tahulah, okey, yang ni untuk siapa, yang ni untuk siapa. Contohnya kalau macam awak nak dalam konteks cerita kita tadi tu, awak nak beli untuk yang tak ada preferred seller yang bukan shopping mall. So apa yang awak kena fokus adalah kepada yang all sellers punya. Sama dengan free shipping. Free shipping pun awak kena tengok yang all sellers punya ke ataupun preferred ke, mall ke. Okay, waktu-waktu macam tu lah awak kena kejar voucher-voucher ni. Voucher-voucher ni bukan dalam bentuk cashback semata-mata, tapi kadang-kadang ada juga bagi dalam bentuk beberapa persen off. Dan juga waktu-waktu awak kejar free shipping voucher. Tapi awak kena tahu yang free shipping voucher ni bukanlah free sangat-sangat pun. Sebenarnya dia cuma bagi beberapa discount off. Kalaulah jumlah shipping awak tu kecil, maka mungkinlah awak boleh dapat free shipping. Tapi kalau jumlah dia besar, mungkin dia akan bagi beberapa amount off kat situ. So janganlah rasa tertipu. Sebab awak lah yang kena membaca TNC dia. Apa yang dia buat tu adalah marketing strategy. That's my opinion. So, kita akan share cara yang keempat. Cara yang keempat sama macam cara yang ketiga tadi, sedikit sama. Tapi ini dalam cara awak check in ataupun tag attendance dalam pukul 12 itu. Kenapa saya cakap pukul 12 ni penting adalah sebab alang-alang awak dah buka apps tu, dah claim voucher semua, dah redeem dah semua tu, masanya awak tag attendance juga. Attendance dalam pukul 12 itu. Kenapa saya cakap pukul 12 ni penting adalah sebab alang-alang awak dah buka apps tu, dah claim voucher semua, dah redeem dah semua tu, masa ni awak tag attendance juga supaya awak tak terlupa. Sebab yelah, kalau kita tunggu masa-masa kita menangguh, kadang-kadang kita lupa, rugi. Sebab okay, saya bagi contoh Hermo dia menggunakan sistem 10 days where dalam masa 10 hari ni awak kena check in, baru awak akan dapat point. Tapi kalau awak terlepas, let's say dalam 10 hari ni, hari ke-7 awak terlepas nak check in, awak kena restart balik everything pada hari yang ke-8. Maknanya awak dah rugi kat situ. Hari yang 7 hari tu dah rugi dah. Sebab apa? Sebab awak terlepas sahaja. So kena mula pada awal. Lama tau nak tunggu. Tapi berbaloi-baloi. Walaupun macam alah leceh ni nak kena check in, tapi sebenarnya benda tu bakal memberi manfaat kepada awak di hari yang awak tak sedar. Sama juga macam Shopee. Shopee pun menggunakan sistem attendance. Lazada I'm not sure. Zalora pun rasanya macam tak. Okay, so selain daripada awak tag attendance ni, apa yang awak boleh buat adalah untuk rajinkan diri update
birthday dekat dalam apps tu, kat bahagian info tu. Tapi kalau rasa benda tu confidential, then you don't have to. Tapi kalau rasa macam nak menikmati manfaat daripada itu, mungkin awak boleh update. So biasanya orang malas nak update bio ni. So apa yang awak boleh buat adalah update birthday, and then apabila tarikh lahir awak semakin mendekat, mereka pun akan email awak ataupun hantar voucher kepada awak supaya awak dapat menikmati birthday gift voucher tu. So kalau rasa macam tak ada orang hantar hadiah ke apa ke, tak apa, mereka akan memberi awak layanan birthday yang sangat baik dengan mengurniakan awak voucher itu. Jadi awak tak perlu bersedih, awak tak sendiri. Mereka sentiasa ada walaupun mereka menghabiskan duit awak. It's okay. Okay, sekarang kita nak cerita tentang kaedah yang kelima. Kaedah yang kelima adalah dengan membaca review dan melakukan research ataupun analisis about the product. So apa yang boleh buat? Okay, kita akan cakap tentang baca review dulu. Baca review ni bukan pada apps itu sahaja ataupun website itu sahaja, tapi awak boleh menggunakan media-media lain seperti Twitter, Google, YouTube punya review, tak kisahlah. Yang penting awak tahu, okay, daripada website ni macam mana servis dia, daripada apps ini macam mana servis dia, daripada seller ni macam mana servis dia, supaya awak bukan saja dapat harga yang murah tapi awak dapat servis yang baik, so that awak tak rugi kat situ dan awak tak buang masa awak. Okay, that's the most important point. Yang seterusnya tadi, study about the product. Kenapa awak kena study about the product? Sebabnya supaya awak familiar dengan harga dia, awak familiar dengan ingredient dia, awak familiar dengan logo dia, supaya awak tak tertipu. Okay, selain daripada tu, dalam pada awak membaca review dan menganalisa produk, awak juga boleh membandingkan harga terlebih dahulu. Membandingkan harga terlebih dahulu, tengok dulu. Dalam proses awak nak analisa semua tu, awak akan buka semua jenis apps, semua jenis website, so that awak akan terjumpa juga harga-harga dekat situ. Bila awak dah familiar dengan semua tu, dan then awak tengok, oh, dekat Watson dia jual macam ni, dekat Guardian dia jual macam ni, dekat Hermo dia jual macam ni, dekat Lazada macam ni, supaya awak tahu, oh, dia tengah buat sale rupanya. Kalau tak, dia biasanya dia kata dia ada sale, tapi sebenarnya tak ada sale pun. Kecuali kalau awak dah familiar, oh, baru awak tahu macam tu, macam ni, macam tu, macam ni. Kalau awak tak tahu, awak macam, wah, 50% off, padahal tak pun. So that's the trick. Diorang punya marketing strategy, biasalah, tak apalah. Ikutlah, kita lah yang kena jadi pengguna yang bijak kat situ. So, saya bagi contoh dekat awak. Okay, ini hydrating lotion daripada Hada Labo. Kalau harga biasa RM68 ataupun RM69 macam tu, kalau tengah sale dekat Guardian ni ataupun Watson, biasanya harga akan runtuh sampai RM48. Tapi hari tu ada flash sale dekat dia punya Shopee account. Saya dapat kurangkan harga sampai RM30 lebih. So apa saya membuat perbandingan harga dan saya juga redeem voucher. Jadi saya dapat menikmati keuntungan di situ. Dekat Lazada pun dia punya apps. Oh no, dekat Lazada, Guardian ada juga buat sale untuk Hada Labo punya produk. Tetapi masalahnya adalah penghantarannya terlalu lambat. Sampai pihak Lazada sendiri yang cancel order tu, bukan saya. Nasib baiklah. Tapi tak apa, kemudiannya saya dapat menikmati keuntungan di Shopee punya account pula. Okay, so sekarang kita nak cakap tentang cara yang keenam. Cara yang keenam adalah dengan alert pada term and condition yang disediakan dalam website ataupun shopping apps itu. Awak pun kena alert dengan hak-hak pengguna awak. Itulah sebab kenapa awak kena baca term and condition tu. Tak payah pun baca semua, just macam at least awak tahulah. Awak kena tahu hak-hak awak secara dasarnya. At least bila apa-apa jadi, apa-apa yang berlaku, awak tahu apa nak buat, kat mana nak rujuk. So tak adalah nanti kita jadi macam confused, jadi macam tiba-tiba jadi mangsa pula. Padahal kita sendiri tak baca kat situ. Bukan pada term and condition bila awak sign up ataupun awak login je semata-mata, tapi awak kena baca term and condition bila awak beli barang tu juga. Hakikatnya dia ada tulis kat situ,
cap at certain amount So kat situlah sepatutnya awak alert so that awak tak rasa tertipu. Tapi still dia bagi 50% tapi cap at certain tu. That's how they putar balik sikit ayat. But then sebab tu lah kena baca. Okay, cara yang terakhir iaitu cara yang ketujuh adalah dengan install apps Carousel ataupun mana-mana apps pre-love item, dan juga join Telegram ataupun WhatsApp group yang menawarkan pre-love item supaya awak boleh participate juga dalam tu. Benda ni penting sebab sekiranya barang yang sampai pada awak adalah salah tapi awak tak boleh return or refund sebab awak yang memilih benda tu, ataupun seller tu tak nak bekerjasama dengan awak dan pihak-pihak apps pun tak boleh nak tolong awak, so apa yang boleh buat adalah jual balik benda tu pada orang yang ingin membeli ataupun orang yang lebih berminat daripada awak. So that's what you can do. Dan benda-benda ni juga bermanfaat bukan je untuk awak jual balik barang yang salah, tapi barang-barang yang awak dah tak guna. Contohlah saya kata, saya dah tak nak dah benda ni, saya beli ni tapi saya dah tak nak guna, ataupun bila saya guna rupanya tak kena dengan saya, dan saya boleh jual balik benda tu pada orang yang ingin mencuba juga ataupun orang yang berminat dengan benda tu. So kat situ walaupun kita tak untung 100% tapi kita dapat meminimumkan kerugian kita dan kita dapat baliklah sedikit untung kat situ. So tak adalah sia-sia sangat pengorbanan dan apa yang awak usahakan. Nampak tak kat situ betapa untungnya benda ni semua. Itu saja daripada saya, Farhana Zakaria. Terima kasih sebab setia menonton. Kalau ada yang salah ataupun ada yang awak perlukan penjelasan yang lanjut, boleh komen di bahagian bawah ataupun DM saya di akaun Instagram saya. Terima kasih ucapkan. Saya Farhana Zakaria daripada staff IIUM. Terima kasih.